Okey korang. Hai. Assalamualaikum. Selamat datang ke Rifki Zafran's channel. Buat dengan cara kita. Okey, kat sini semangat, okey? Alright. So, buat yang pertama kali datang ke video aku, perkenalkan nama aku Muhammad Rifki Zafran bin Muhammad Razib. Okey, aku berumur 26, insya-Allah berumur 27 pada 24 Feb ni. Okey, merupakan salah seorang pelajar perubatan tahun ketiga. Dan ini merupakan ijazah kedua dan aku merupakan pelajar double degree. Alright. So, sebelum tu jangan lupa untuk korang like, okey, berikan komen korang dan jangan lupa untuk tekan butang subscribe dan tekan butang loceng notification. Alright. So, hari ni aku nak share sebenarnya tentang 6 pengurusan waktu yang ramai orang tak sedar. Okey. Alright. So, kat sini kita banyak juga kita terkilaf tentang waktu. Apa yang patut kita lakukan waktu kita, masa kita. Okay, dan jangan lupa, korang mesti selalu dengar juga tentang masa itu emas. Dah biasa kan? Okay, golden hour, golden time. Okay, bermaksud waktu lebih penting daripada wang ringgit dan sebagainya. Betul, tak dinafikan. Tapi kat sini, apa cara yang aku nak share kat korang, yang aku gunakan, dan juga aku nak bagi pengalaman tentang perkara pengurusan waktu. Alright. Okay, so kat sini ada 6 perkara yang tentang pengurusan waktu. Okay, pertama kat sini, alright, you are the master of your own time. Okay, owning your time. Okay, kat sini secara asasnya kita kena faham bahawa masa kita adalah sebanyak 24 jam setiap hari. Setiap orang diberi masa sebanyak 24 jam. Alright, tak ada orang dapat 23 jam, 10 jam, tak ada. Alright. Dan juga kena faham juga bahawa you are the 100% control of your own time. Okay. Kenapa? Sebab misalnya contoh kan, kalau mak korang suruh korang pergi ke pasar beli ikan. Okay. Korang ada masa juga untuk either menerima tugasan tu buat, terus ke pasar beli ikan. Ataupun korang boleh menolak. Tapi tidak menjadi isu kat sini bahawa masa kat sini, korang kena fikir kat masa tu korang adalah the own control of your own time. You are the master of your own time. Alright. Berapa kali aku ulang kat sini. Dan juga kena faham juga bahawa kita kadang-kadang selalu sebelum ni kita disogokkan dengan hal-hal bahawa aku tak ada masa. I don't have the time. Okay. Kenapa I don't have the time? Sebab kita selalu fikirkan bahawa kita tak punya masa. Lebih lagi kalau orang itu sudah berkejaya, sudah mempunyai family, tetapi itu tidak boleh menjadi hambatan atau menjadi permasalahan pada setiap orang. Bahawa kita mempunyai masa kita sendiri, you are the control of your time, dan mentality I don't have the time. Aku tak punya masa tersebut. Aku tak ada masa lah weh. Aku tak ada masa lah. Alright. Tetapi itu hanyalah mindset kita semata-mata. Sebab apa? Sebab itu bukan prioriti kita. Ingat catchphrase kat sini, kata kunci kat sini adalah mindset kita. Alright, mindset kita dan prioriti kita. Bahawa prioriti kita bukan untuk engkau. Bukan untuk aku tengok engkau. Tapi insya-Allah kali untuk konten macam ni, mesti berbaloi. Mesti rasa berbaloi dengan konten aku ni. InsyaAllah tak membazir masa. Bahawa aku pinjam selama 6-7 minit untuk kasih value dekat korang. Untuk kasih semangat dan nilai yang bagus untuk korang. Alright. So itu yang pertama. You are the master of your own time. You control your own time. Kedua, okay, kat sini aku nak menerangkan tentang prinsip Pareto ataupun Pareto Principle. Okay, Pareto Principle ni kat sini dia menerangkan bahawa 20% of the results comes from 20% of your effort. Okay, bermaksud 80% daripada hasil sesuatu perkara datang daripada 20% daripada usaha yang kita letakkan. Okay, cuba fahamkan betul-betul. 80% hasil apa yang kita buat tu akan datang 20% je, tak banyak daripada usaha kita. Okay. Sebab contoh kan, contoh korang nak belajar apa? Belajar swimming, nak belajar bermain gitar, nak workout.
fitness. Okay. Tetapi mula-mula kita fikir kita nak buat sesuatu baru, kita nak belajar skill baru, teknik baru. Tapi benda tu susah betul. Benda kita tak pernah buat. Macam aku sendiri, aku pun tak ada pengalaman untuk edit video semua. Tapi lama-lama aku belajar. Aku tengok juga YouTube video tutorial yang bagus-bagus. Macam mana nak edit, macam mana nak belajar untuk ni. Kita belajar. Okay. It's a very it's a learning process. It's everyday process. Okay. Hari-hari kita akan belajar. Hari-hari kita akan belajar sesuatu perkara baru. Dan juga korang nak belajar sesuatu perkara yang baru, skill yang baru. Walaupun 20% susah tu, insya-Allah 80% korang akan dapat hasilnya. Alright. Itu adalah yang diterangkan oleh Pareto Principle, prinsip Pareto. Alright, itu kedua. Alright. Perkara kedua. Perkara ketiga tentang masa adalah dia disebut Parkinson's Law. Okay. Teori Parkinson. Okay, Parkinson's Law kat sini kata the work adapts to accomplish the work to enough it completion. Right. Bermaksud sesuatu pekerjaan yang diberi akan lambat laun akan menghampiri untuk siap. Okey, agak kompleks juga dia punya definisi dia. Okey. So definisi dekat sini berkata bahawa contoh kita bagi perbandingan yang mudah. Okey. Kalau korang ni seorang student atau seorang orang bekerja. Contoh bos korang ataupun lecturer korang berikan tugasan. Okey, tugasan ni deadline dia esok. Esok tak ada reason apa-apa, kau kena esok, kena hantar, kena submit. So secara tak langsung korang akan terpaksa untuk buat kan, nak siapkan kerja tu betul. Alright. Even any challenges that come to you, you will have to finish up your work. You have to submit your work tomorrow. Deadline tomorrow kan. So secara tak langsung korang akan buat dan kerja tu akan siap dengan selesai. Dengan settle mudah macam tu. Tetapi jika kalau diberi assignment tu atau tugasan tu diberi deadline dalam masa sebulan. Okay. So kalau sebulan tu banyak masa kan. Tak apalah, kita akan tend to procrastinate. Kita akan bertangguh. Kita akan berlengah-lengah. Tak apa weh, lama lagi tu. Tak apa. Alah sebulan, tak apalah. Kerja tu pun senang je. Alah. Lama-lama kita tak sedar, dah hampir sebulan. Alamak, esok dah nak hantar ke? Tak siap lagi kerja tu. Macam mana? So basically itu apa diterangkan oleh Parkinson's Law. And what I feel about Parkinson's Law, that it applies to everything in life. Okay, kita pernah mengalami ni, dan Parkinson's Law ni yang sebenarnya aku rasakan bahawa Parkinson's Law ni memang apply to every part of your life. Okay, bermaksud kalau usaha yang diperlukan sedikit kecil, tetapi kerja tu jadi susah lah kan. Tapi juga kalau tempoh diberi pendek, so secara tak langsung kerja yang korang akan hasilkan lebih cepat, lebih banyak. Sebab deadline esok. So benda tu adalah apa yang diamalkan oleh Parkinson's Law. Alright, itu yang ketiga. Yang keempat adalah tentang okay, so itu korang kena faham bahawa Parkinson's Law apply to every part of life. Okay, kita seterusnya kita pergikan kepada nombor 4. Okey, nombor 4 ni adalah taktik kedua. Sebenarnya yang Parkinson's Law tu adalah sejenis teori. Okey, taktik kedua ni taktik kedua, taktik satu lah. Taktik satu, cilik. Okey, taktik satu. Taktik satu ni adalah the 2-minute rule. Okey, the 2-minute rule is one of the productivity guru by David Allen. So yang David Allen ni dia propose tentang teori 2 minit. Okey, teori 2 minit ni dia cakap yang setiap pekerjaan yang kita lakukan boleh disiapkan dalam tempoh 2 minit. Bermaksud kurang daripada 2 minit, apa korang boleh senaraikan contoh-contoh pekerjaan atau contoh-contoh kerja yang boleh lakukan dan boleh disiapkan dalam masa 2 minit. Banyak kan? So secara tak langsung dalam subconscious kita bahawa banyak benda yang kita boleh lakukan dalam masa 2 minit. Contoh, korang nak ambil air dan minum, kau letak ke sinki 2 minit, tak sampai 2 minit kan. Lipat sejadah selepas solat 2 minit, tak sampai 2 minit juga kan. So banyak benda yang kita boleh lakukan dalam masa 2 minit saja. So 2 minute rule ni apply to every part of your life. Sama macam Parkinson's Law tadi. So 2 minute rule ni saya rasa sangat efektif untuk korang supaya lebih more produktif, supaya lebih menjimatkan masa, supaya korang lebih menghargai masa tu. 2 minute rule ni banyak
So kat sini cuba korang boleh komen apa benda 2 minit rule ni, okey, yang boleh disiapkan kerjanya dalam tempoh 2 minit. Alright. So boleh faham kat sini 2 minit rule. Okey, seterusnya taktik kedua dalam pengurusan masa, yang perkara kelima adalah batching. Okey, batching ni dalam bahasa ni adalah perkumpulan, mengumpulkan. Ini is one my personal favorite. Okey, batching ni bermaksud dalam bahasa mudahnya adalah korang fokuskan satu kerja dalam satu masa. Okey, aku ulang balik. Fokuskan satu kerja dalam satu masa. Batching bermaksud, contoh korang nak buka email. So korang ada nak kena reply email penting-penting, atau korang nak tulis email yang penting-penting, ataupun korang nak layari Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, ataupun sebagainya pekerjaan yang korang nak buat apa-apa. So gunakan masa yang diberi. Contoh korang set 1 jam. So gunakan teknik batching ni untuk korang fokuskan buat tu saja. Jangan campur adukkan dengan perkara atau pekerjaan lain. Okay, jangan sekejap korang nak reply email, lepas tu kejap lagi korang turun ke dapur pergi ambil air minum. So itu kan batching namanya, dah tak jadilah teknik ni. So pastikan korang fokus satu kerja dalam satu masa. Kumpulkan semua kerjaan yang korang buat, setkan dalam masa 40 minit. So 40 minit tu settlekan semua kerja yang dalam 40 minit tu saja. Tapi jangan mencampur adukkan dengan kerja-kerjaan lain yang tak bermanfaat ataupun yang tak berkaitan. Alright. So itu ada yang kelima. So yang keenam, dan terakhir, this is my personal favorite, manage your own time. Okay, my personal rule, manage your own time. Okay, manage your own time ni bermaksud ini boleh set oleh sesiapa saja. Sesiapa saja boleh set masa korang sendiri. Contoh kan, macam aku set lah masa untuk korang makan per minit. Contoh 20 minit cukup. Jangan lebih masa 20 minit untuk makan. Okay, setkan masa 30 minit nak tengok TV ataupun nak tengok YouTube. Contoh. Tapi ni just sharing untuk korang supaya korang lebih efisien dalam menggunakan masa tu. Alright. So 30 minit sahaja untuk tengok Netflix misalnya. Okay. So make sure benda tu apply supaya korang lebih lebih berdisiplin. Alright. So lebih berdisiplin dalam menguruskan waktu tu. So this is personal favorite aku lah. So setiap orang boleh apply dalam setiap kerjaan orang, dalam setiap kehidupan mereka. So contoh macam aku sendiri, personally aku sendiri tak ada Netflix account. Okay, tak ada. Aku tak ada TikTok account. Betul. So basically benda-benda yang kita rasa tak perlu dan kita tak minat, tak perlu kita adakan. So masa kita lebih terjamin dan masa kita lebih berkualiti. So untuk macam aku nak fokuskan sekarang lebih kepada my life as a medical student. Okay, my life as a son to my family. Okay, so korang apply lah pengurusan masa tu, my personal rule tu. Okay, untuk korang apply kan supaya lebih efisien. Okay, tu saja 6 perkara yang ramai tak sedar ataupun ramai tak tahu. Okay, semoga video ni bermanfaat. Jangan lupa untuk like, komen dan subscribe. Okay, dan terima kasih juga kerana sudah menonton. Kita jumpa dalam video seterusnya.